Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini saya nak ajar tentang tajuk bab 12 tingkatan 1 pengendalian data. Okay, dalam pengendalian data ni anda akan diajar secara basic merujuk buku teks. Okay, jadi anda boleh buka buku teks anda bab 12. Kita mulakan sekarang ya. Baik. Ini adalah subtopik dalam bab 12, okey. Dia ada satu subtopik, dia ada satu topik kecil dan dia ada lagi subtopik dia, okey. Proses pengumpulan, pengoperasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okey, kena faham setiap proses tu. Okey, sebab saya akan terangkan satu persatu setiap proses. So, anda semua tak akan keliru sebab ini adalah memang merujuk buku teks 100%. Baik, ini adalah subtopik-subtopiknya. Okey, yang kecil yang macam mana nak jana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan, kemudian mengklasifikasikan data kepada data kategori dan data numerik dan bina jadual kegerapan. Okey, kemudian membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian. Okey, yang selebih-selebihnya ni saya akan ajar dalam video yang akan datang lah. Saya menggunakan slide yang sama. Cuma untuk hari ni saya akan ajar dua ke tiga ni lah. Okey, tiga subtopik kecil ni. Baik, kita teruskan. Okey, macam mana kita nak jana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Okey, tengok dulu, okey. Dalam buku teks kamu pun ada, saya memang ambil ayat dalam buku teks juga ni. Soalan statistik, okey, macam mana soalan statistik adalah soalan yang boleh dijawab dengan kumpul data. Faham? Dan terdapat keragaman atau kebolehubahan data tersebut. Contoh, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 Arif? 1 Bestari ke? Tak kisahlah. Berapa tinggi? Maksudnya kita akan buat soalan dia yang kita boleh bina ataupun kita boleh kumpul data tu. Maksudnya dia akan ada range lah. Dia ada tinggi 156, 180. Dia ada banyak lah pengkelasan dia lagi. Okey. Terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Misalnya, so dia ada dalam kelas tu 150 cm, ada yang 156, ada yang 164 dan sebagainya. Okay, terdapat juga berapa kaedah yang untuk kumpul data. Tengok. Okey, ini adalah contoh-contoh kaedah kumpul data melalui temu bual. Misalnya cara murid datang ke sekolah. Okey, macam mana awak datang ke sekolah? Naik apa? Naik motor ke, naik basikal ke, jalan kaki ke, naik bas ke, naik grab ke, bawa kereta sendiri, bawa motor sendiri, tak kisah. Okey, itu adalah cara temu bual. Maksudnya awak bertanya kepada orang tu secara direct. Ataupun awak akan ambil randomly dalam 10 orang. Macam tu. Okey, kaedah pengumpulan data yang kedua adalah melalui tinjauan. Maksudnya awak sediakan task ataupun satu soal selidik. Okey, contoh kan, program televisyen yang digemari oleh setiap murid. Jadi awak buatlah kotak-kotak macam ni untuk orang tik, kan? Jadi ini adalah bentuk tinjauan. Tinjauan ni soal selidik lah, guna kertas. Okay? Guna media sosial. Guna Facebook pun boleh. Maksudnya awak tinjau. Orang yang respon tu as a respondent tu yang awak akan guna untuk data kamu. Kamu collect data, kamu kumpul data kamu. Okay. Kaedah yang ketiga adalah pemerhatian. Perhati. Contohnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Maksudnya dalam pukul 5. Kenderaan apa yang banyak lalu? Ataupun kereta warna apa? Contohlah. Okay. Itu melalui apa yang kamu lihat dan kamu catatlah kereta tu warna apa. Contohlah berapa jenis kereta, berapa bilangan kereta yang lalu waktu tu. Okay, contoh. Eksperimen. Kaedah pengumpulan data yang terakhir adalah eksperimen. Maksudnya awak buat eksperimen, awak boleh collect data tu. Okay, boleh. Contohnya suhu air panas yang mengejuk setiap 5 minit. Maksudnya apa suhu dia? Kamu catatlah setiap 5 minit tu, maksudnya dia akan menurun ke, dia menaik ke suhu tu. Jadi daripada tu kamu akan dapat data untuk dikumpul. Okay, itu cara nak
Kaedah dah dapat data. Okey. Sekarang ni kita nak klasifikasikan pula data yang kamu dapat tu. Faham? Daripada tadi kamu bina soalan-soal selidik, kamu wujudkan soalan, lepas tu kamu soal selidik pula. Kamu wujudkan soalan, soalan statistik, tak buat statistik tu. Kemudian kamu guna kaedah apa untuk dapatkan maklumat ataupun data tu. Dan yang ketiga, kamu akan mengklasifikasikan pula data kamu tu. Sama ada dia kategori ke numerik. Lepas tu, kamu nak bina pula jadual kekerapan daripada data kategori ataupun data numerik yang kamu dapat. Okey, tengok apa yang dikatakan data kategori atau data numerik. Okey, data kategori ni, okey, bila sebut data kategori ya, mestilah dia mengukur ciri-ciri. Okey. Dan dia tak boleh ukur angka. Dia tak boleh ukur cara angka. Tapi dia boleh dihuraikan. Dia masih boleh dihuraikan. Tapi dia tak boleh ukur dengan angka. Tak boleh sebut angka dalam bentuk nombor lah maksudnya. Contoh, jantina. Jantina ada angka ke? Tak ada. Dia hanya ada lelaki dengan perempuan saja. Warna kereta. Ataupun jenis kumpulan darah. A, O, AB. Apa lagi? A, O, AB, A. Dan banyak lagi lah data jenis kategori ni. Okey, data yang kedua adalah data numerik. Numerik ni of course lah nak ukur kuantiti. Okey, lepas tu kita boleh guna angka. Contoh, bilangan buku yang dibaca dalam seminggu. Okey, daripada data numerik ni pula, dia terbahagi pula kepada dua. Data numerik yang pertama adalah data diskret, iaitu boleh diukur dalam unit keseluruhan. Misalnya, bilangan ahli dalam satu keluarga adalah 6 orang. Okey, data yang selanjar pula yang diukur mengikut skala yang berterusan. Maksudnya dia ada skala. Maksudnya GC murid tu ada 53, 56. Itu adalah selanjar. Kalau dia kata bilangan tu maksudnya data diskret. Kalau dia kata GC badan murid tu dia bagi tahulah berapa. So dia adalah data selanjar. Dia memang data numerik, tapi dalam numerik tu kita kelaskan pula pada diskret dan selanjar. Jelas tak? Okey, seterusnya lepas kita dah buat tu, kita buatlah membina perwakilan data lah. Bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian sesuatu perwakilan data. Kita organisasikan data yang tak terkumpul tu dengan membina jadual kekerapan. Sekejap lagi baru kita buat perwakilan data lah. Kita bina jadual kekerapan dulu. Okey, tengok contoh 2. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 keluarga. Okey, maksudnya dia ada range dia punya data tu. 20 keluarga je yang dia dapatkan maklumat tu, okey. Dan dia boleh gunakan data tu untuk assuming ataupun untuk buat kesimpulan last nanti. Okey, ni data yang dia dapat. Organisasi data itu dengan membina organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, ni maksudnya 20 buah keluarga ni, ada satu keluarga tu ada 2 orang anak, ada yang tak ada anak, ada yang seorang anak, ada yang seorang anak, ada yang 2 anak, ada yang seorang anak, ada 3 anak dan seterusnya. Okey, macam mana kita nak kumpulkan dia dalam jadual kekerapan? Macam ni. Tengok. Bilangan anak, dia ada 3 kolom. Bilangan anak, okey, gundalan. Kalau siapa yang belum biasa dengar, okey, pelajar tingkatan 1 lah biasanya belum dengar perkataan gundalan atau kamu biasa dengar masa darjah 6 ataupun masa geografi dulu. Okey, dan kekerapan. Daripada gundalan ni kita akan dapat kerapan lah. Kita akan kira berapa batang gundalan ni dan kita tulis dia punya nombor kekerapan tu. Okey. Contoh dia punya jadual dia. Okey, bilangan anak. Tengok bilangan anak ada berapa? Ada yang kosong, okey. Ada yang 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 tak? Tak ada. So jadual dia sampai 4 je lah. Okey, gundalan ni maksudnya kamu potong 2 ni, kamu tanda dekat 2. Kamu potong kosong ni, kamu tanda dekat 1. Kamu potong 1 ni, kamu tanda 1 kosong. Potong 1 ni tanda dekat 1 dan seterusnya. Sekejap lagi saya akan tunjuk satu persatu macam mana nak buat gundalan. Okey, jangan risau. Okey, kekerapan ni kamu ambil balik daripada ni lah. Kira berapa lidi ni? So, 4. Ini adalah, okey, 1, 2, 3, 4. Slash ni kira 1 juga, 5. So, ni 5 campur 1, 6. Ni 3, 2. So, jumlah dia adalah 20. Mari kita tengok contoh. Sebelum tu, dia kata teks Bestari ada juga dalam buku teks anda. Data tak terkumpul adalah proses data mentah yang belum kita proses lagi. Okey, inilah data tak terkumpul. Mana dah? Lari dah saya punya. Okey, ini adalah data yang tak terkumpul.
yang kita kelaskan ataupun kita buat dalam bentuk jadual kekerapan. Kita kumpulkan data yang tak terkumpul tadi. Okey. Tengok latihan. Okey, latihan dalam buku teks anda juga. Okey, yang ni latihan kita klasifikasikan data numerik tadi. Kategori dengan numerik. Sekejap lagi baru kita tengok latihan yang berkaitan dengan nak gundalan tu. Okey. Okey, latih diri 12.1a ya. Okey, tengok klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Okey, tengok bilangan STEM yang dikumpul oleh setiap murid. Dia data apa? Dia sebut bilangan kan? Bilangan. Bilangan tu maksudnya dia data kategori ke data numerik. Dia memanglah semua ini adalah data data yang untuk kita buat statistik kan, tapi dia nak kategori dia. Data apa? Data kategori ke data numerik? Okey, tengok bilangan STEM. Bila sebut bilangan maksudnya ada angka, betul tak? So of course ada data numerik. Okey. Dan B, masa penggunaan internet. Bisa sebut masa maksudnya guna angka tak? Guna angka kan? So dia still data numerik. Okey, kebolehan. Nampak tak? Kebolehan bermain sepak takraw. Dia boleh kira tak kebolehan? Kalau dia kata bilangan orang yang bermain sepak takraw mungkin numerik. Tapi dia sebut kebolehan bermaksud data kategori. Okey. Seterusnya D, warna kereta. Okey, dia adalah kategori ya. Seterusnya panjang cacing tanah. Numerik lah panjang. Okey, bilangan pelancong ke muzium. Bila sebut bilangan ke panjang ke masa ke maksudnya numerik. Okey, nombor. Okey, G bahasa bertutur, bahasa kan. Ada bilangan ke? Tak ada kan? So dia adalah kategori. H pendapatan. Pendapatan maksudnya ada angka tak? Ada. So dia adalah numerik. Okey? Faham tak? Jelas kan? Okey, yang ni yang saya nak tunjukkan tadi. Okey, data kategori data berikut menunjukkan saiz baju kemeja T yang dipakai oleh murid di kata 1. Cekak. Okey, organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Baik. Yang ni yang saya tunjuk tadi, macam mana nak bina jadual kekerapanan, kena yang pertama sekali kamu tengok baliklah dekat dia punya soalan. Kalau tadi soalan dia nak apa tah? Tengok tadi. Kalau tadi dia nak bilangan anak ni. Tu bilangan anak. So tulis ni bilangan anak. Sekarang ni dia tanya data apa? Okey, dia kata saiz kemeja T. Maksudnya ada banyaklah saiz ni bermula daripada S, M, L dan XL. So tulislah kat sini. Okey. Jelas tak? Saya rasa dia macam saya memang cerita satu-satu supaya awak faham. Okey. Gundalan. Macam mana awak gundalan? Kita tengok nah. Awak slash dekat X. S. Sebab nak S kan? S. Okey, so awak tanda 1. Okey, 1. Lepas tu awak nak M pula. Contohlah macam ni ya. Saya buat by size. M. Okey, awak slash M. Mana pula? Slash M. Tak keluar. Okey, select dapat. Okey, gundalan 1. S ni 1 kan gundalan dia. Okey, so kerapan dia 1. M ni slash M ni dulu. Lepas tu baru tanda dekat gundalan. Okey, kemudian slash M yang kedua. Tanda dekat gundalan. Okey, slash M yang ketiga. Tanda dekat gundalan. Slash M yang keempat. Tanda dekat gundalan. Slash M yang kelima. Tanda dekat gundalan. Nampak? Dapat 5 kan? Okey, slash M yang keenam. Tanda gundalan. Slash M ke-7. Tanda gundalan. Slash M ke-8. Tanda kat gundalan. Slash M ke-9, tanda kat gundalan. Slash M10, tanda kat gundalan. 40. Slash M11, tanda kat gundalan. Slash M12, tanda kat gundalan. So, dapat 12. Okey. Akan ada pelajar yang dia akan buat macam ni tau. Dia akan kira. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak slash-slash macam ni. Dia tak slash-slash macam ni. Itu yang bahaya. Sebab ada yang pelajar, dia bila dia cuai, dia termis satu silap jadual kekerapan kamu, maka kamu punya markah loss lah. Okey. Jadi awak better guna gundalan, awak slash 1 tanda, slash 1 tanda. So dia tak akan tertinggal. Okey. Seterusnya L lah. Saya ambil L pula.
Okey, slash L tanda 1. Slash L sini tanda 1. Slash L sini tanda 1. Slash L sini tanda lagi. Slash L sini tanda lagi 5. Slash L sini tanda lagi. 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 So ada berapa? 9. Tengok XL pula. Nampak? Saya guna warna yang berbeza supaya awak nampak. Okey, slash XL yang pertama tanda. XL yang kedua tanda. XL yang ketiga tanda, XL yang keempat tanda, dan XL yang kelima tanda. So dia punya bilangan adalah 6 dan jumlah dia awak tambahlah semua ni 27. Mudah kan?